Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Jadi masih lagi bersama-sama untuk malam ni mendengar kitab Siyarus Salikin daripada saduran kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Dan Siyarus Salikin ini ditulis atau diterjemahkan sedang disadurkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan kita sudah sampai pada muka surat yang ke-15. Ulang balik yang lepas, 2 baris daripada bawah. Kita dah lalu 7 adab berguru mengikut 7 adab berguru yang perlu dilakukan oleh seseorang. Dan kita juga akan lalui adab belajar dengan guru. Apa yang kita lakukan perlu wajib lakukan pada guru. Ni dia. Jadi kita sambung. Boleh dengar ada kitab. Tarik kitab, dengar dia. Adapun adab orang yang belajar ilmu serta gurunya yang mengajar akan dia itu beberapa perkara, tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah 11 perkara. Dan kitab Bidayatul Hidayah ada 11 perkara. Yang pertama, laju je lah ni, sebab hari tu dah lalu dah ni, nak ulang balik je. Pertama, apabila berhadapan dengan gurunya, maka hendaklah mendahului memberi salam. Kalau jumpa guru, orang pertama beri salam itu siapa? Anak murid. Jangan sampai guru beri salam dulu. Itu kurang adab nama dia. Dia faham tak tu? Kadang-kadang orang tak faham ni. Biasa masuk kelas, beri salam dulu. Kalau boleh, anak murid nampak guru tu peka, guru dah masuk, beri salam. Assalamualaikum. Kalau budak sekarang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Panjang tu. Kalau sini tak payahlah macam tu dah. Beri salam ni, Assalamualaikum. Kita beri salam dulu. Jangan tunggu guru beri salam. Dia faham tak? Tu cara dia. Kedua, bahawa jangan membanyakkan berkata-kata pada hadapan gurunya itu. Kalau duduk depan guru, jangan banyak cakap. Ini cikgu cakap sikit, banyak cakap belakang. Tak jadi. Dengar. Siapa nak cakap? Cikgu kan nak murid cakap? Kalau murid cakap, cikgu diam. Kan senang cerita. Siapa cikgu? Budak macam tu. Bukan budak. Kadang mak ayah budak pun ada juga. Biasa kita program tahu kan. Jadi, kalau guru berkata-kata, maka diam. Ketiga, ni adab ni. Bahawa jangan ia berkata dengan barang yang tiada izin oleh gurunya. Kalau guru dia nak cakap, yang biasalah nak cakap juga, minta izin dululah. Ustaz, saya nak minta izin Ustaz, nak tanya sikit boleh? Kan boleh macam tu. Ini ada adab dia. Kadang Ustaz, ni macam mana tanya tunggu, sabar dulu. Tanya baik-baik. Jangan bertanya akan gurunya. Yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga tadi, bahawa jangan ia berkata-kata dengan barang yang tiada diizinkan oleh gurunya. Kalau aku cakap, jangan kata tak izin, jangan cakap, minta dulu izin. Keempat, jangan ia bertanya akan gurunya melainkan kemudian daripada minta izin daripadanya. Sama tak? Kalau nak tanya, minta izin dulu.
Kelima, bahawasanya jangan ia menyangkal akan perkataan gurunya itu dengan katanya, si fulan, katanya si fulan menyalahi akan yang engkau kata itu atau barang sebahagiannya. Dia kata ustaz lain cakap lain. Ustaz kenapa cakap lain? Sabar, belajar dulu habis. Ni kadang-kadang tu masalah tak ada adab ni. Kau cakap dia kat sini lah kat lain cerita dia. Kita belajar ni kena ada adab gitulah. Kalau kita belajar dengan guru lain, cakap benda lain, sabar dulu, dengar dulu apa dalil, apa rujukan kitab yang dipersembahkan, diperkatakan oleh guru. Dan bila dah dapat, maka tak apa, senyap je. Orang tu bawa angkat tangan, tanya, Ustaz, kalau saya belajar, jangan cakap nama orang lain. Cakap, kalau saya belajar macam ni, macam mana Ustaz? Nampak? Itu cara tanya. Jangan sampai merendah-rendahkan atau menjatuhkan martabat guru. Bukan cerita kita lah, kalau lain pun belajar macam tu. Kenapa nak belajar ni semua? Supaya bila ada adab, ilmu senang masuk. Bila ada adab, ada berkat. Tu cara dia. Saya selalu cakap, bukan sebab banyak belajar jadi pandai. Orang banyak belajar, kadang 5 tahun dah belajar. Duduk sini dah 5 tahun dah. Kadang tak dapat-dapat, bukan sebab apa. Mungkin kurang sikit berkatnya. Boleh faham tak tu? Kalau berkat kena, nak masuk je tu. Ayalah, tahu gurau je. Yelah, susah sikit nak masuk kadang-kadang. Tak apalah. Kadang-kadang kelemahan guru juga. Yelah, ngakulah kelemahan guru juga. Tak apa, insyaAllah akan datang. Habis dulu bab ni. Habis dulu bab ni. Lagi, sambung. Apa ni? Jangan banding-banding lah. Jangan menyangkal. Cikgu cakap, jangan menyangkal. Jangan banding guru lain. Nak bicara belakang cerita. Kan nanti ganggu orang lain. Orang nak belajar. Keenam, bahawa jangan ia memberi isyarat akan gurunya. Itu dengan menyalahi akan bicara gurunya. Dia buat isyarat. Muka dia macam tak puas hati guru. Apa gitu? Gitu muka. Gitu yang biasa. Buat muka bosan ke, tobek. Itu kurang adab nama dia. Faham? Maka menyangkai bahawa terlebih benar daripada gurunya atau terlebih tahu ia daripada gurunya, maka yang demikian itu kurang adab. Bukan cakap dan kita sebut kepada gurunya, lagi kurang berkat. Dah kurang adab, kurang berkat. Lepas tu belajar tak dapat. Boleh nampak tu. Jangan buat muka bosan. Muka biar nampak macam sedap, best, bosan juga tapi dah hati. Gitu. Tapi tak apalah, belajar macam tu. Ya. Jangan buat muka bosan. Guru tengok muka, tengok ni muka ni. Buat muka bosan tu. Guru pun macam malas, tak semangat nak ajar. Tu yang tak dapat ilmu. Kurang adab, kurang berkat. Kalau mengantuk, buat-buat macam buat-buat tak ngantuk. Kalau ngantuk sangat macam mana? Guru pun faham. Detik, kerja banyak. Faham. Tapi itulah cerita dia. Kau boleh elakkan. Ustaz lagi tak payah datang. Itu kan ajar juga tu nama dia. Datanglah, belajar, duduk pun dapat pahala. Dan ngantuk macam mana? Kadang-kadang aku faham. Ni masalahnya buat ngantuk. Tu masalah. Dan ngantuk betul kita faham. Nampak mana yang buat ngantuk, mana yang betul ngantuk, faham. Tak faham tak apa. Ketujuh, bahawa jangan ia berbisik-bisik dengan orang yang sesama duduk
pada hadapan gurunya itu. Jangan bisik sebelah, faham? Oh, ni cikgu cakap depan, bisik sebelah. Cerita apa panjang sangat tu? Faham tak tu? Jangan bisik. Tu dah tengok muka guru tu, dapat pahala. Ni nak bisik lagi. Sebab saya selalu cakap, ni cikgu sekarang baik. Kalau kat sekolah lah. Dulu cikgu arang tu. Ada budak bisik-bisik sebelah. Nak pandang sebelah takut. Tengok muka cikgu je. Sekarang ada cerita. Habis budak. Cikgu tak ada apa depan. Tapi saya dulu ingat lagi. Cikgu saya garang tu. Nama cikgu saya Ustazah Kamariah. Dia tengok ni. Tu. Saya dulu sekolah menengah agama Al-Falah. Ingat sampai sekarang. Tu jadi orang ni. Apa? Tengah saya belajar. Dia ngajar bahasa Melayu. Belajar bahasa Melayu. Tapi dia ngajar pendidikan Islam juga. Kelas lain lah. Kelas saya mengajar bahasa Melayu. Jadi masa ni ngajar tak faham. Bila tak faham kita buat apa biasanya? Bila tak faham kita buat apa? Biasa kita tanya. Tanya siapa? Bukan tanya cikgu, tanya kawan sebelah. Tanya cikgu rasa malu. Tanya kawan sebelah. Bila tanya kawan sebelah, kawan sebelah pun tak tahu. Bukan pandai sangat kawan kita. Yang pandai siapa? Cikgu. Apa tanya kawan sebelah? Tapi kita tak budak macam tu lah. Tanya. Bila dah habis tanya, pandang depan. Bila tambah pandang depan, nampak kapur terbang. Tu kena. Tepat dah tu. Tepat kena. Pandai cikgu tu. Memang dulu cikgu dilatih. Tepat tu. Tertutup pula. Tepat ni. Sampai sekarang ingat. Bapa pada tu. Bila cikgu ngajar. Memang pandang cikgu je. Tak pandang lain. Buku pun takut nak pandang. Nampak. Dapat A. PMR. Faham tak faham tu? Cerita dia. Jadi jangan pada sebelah. Tak faham. Angkat kanan. Tanya cikgu. Jangan tanya orang sebelah. Kalau sebelah tak faham juga tu. Dia tak fikir juga tu apa cikgu cakap. Sama je. Tak faham. Tanya cikgu. Lagi. Kedelapan. Bahawa jangan ia berpaling kiri dan kanan. Jangan paling kiri kanan. Pada hadapan gurunya. Tu dia. Itu hendaklah ia duduk tunduk lagi beradab seolah-olah ia di dalam sembahyang. Tapi jangan tunduk gitu. Pandang juga cikgu tunduk. Tunduk tu bukan maknanya apa kata tunduk gitu. Nanti lama-lama tidur. Lama tidur. Tunduk tu boleh tunduk sambil tu tengok cikgu. Tunduk. Rendah diri. Rendah diri cerita dia. Pandang cikgu rendah diri. Ni ada orang Allahu Akbar. Ialah biasa. Ni kita tengok pandang kiri kanan. Tadi ada buat tak tadi? Iya. Pandang kiri kanan tengok kadang-kadang bukan pandang orang pun pandang dinding. Pandang siling, cicak ada tak ini cicak? Cari cicak pula dah kelas. Kenapa? Cikgu aja depan pandang cikgu. Itu adab nama dia. Allahu Akbar. Nampak tak ni? Duduk tunduk beradab. Macam dah sembahyang. Dah sembahyang tunduk. Ni mata kadang-kadang. Yelah nak cakap ni. Tunduk macam mana? Ada orang belajar. Mata tengok. Tapi. Dah dapat tak belajar? Tak dapat. Tengok benda. Baik duduk dalam rumah itu. Tapi datanglah. Dapat pahala juga. Sambung. Lagi apa dia? Kesembilan. Bahawa jangan ia membanyakkan perkataan kepada gurunya itu. Tak kala segan gurunya. Segan tu bukan guru malu kan. Segan ni penat. Penat. Segan gurunya itu. Daripada berkata-kata. Atau tak kala ia lelah. Lelah tu bukan cikgu tu sakit lelah. Bukan. Penat. Sama jugalah letih, penat, lelah. Lelah, penat. Tahukah guru semua lelah? Bukan, penat. Jadi bila guru dalam keadaan penat atau letih, tengok cikgu ni
Ialah letih juga cikgu ni. Tak payah tanya apa-apa, diam. Lepas tu tak faham. Ni kadang-kadang jenis orang tak faham bahasa ada. Tak betul. Cakap direct je. Cakap direct je. Jangan. Oh ya, la ilaha illallah. Dan kalau cikgu penat, kena faham. Ni tak faham bahasa sungguh orang sekarang. Bukan kat sini, kat lain. Kat Uganda. Sambung lagi. Mana ni? Faham perkataan ni, kitab ni? Ke-10. Apabila berdiri gurunya atau baharu datang gurunya itu kepada kita, maka hendaklah ia berdiri pula kerana mentakzimkan, membesarkan akan gurunya itu. Dan jangan diikuti pada ketika bangkitnya itu dengan perkataan dan soal. Dan jangan bertanya masalah kepada ketika ia berjalan itu hingga sampai kepada tempat duduknya itu, melainkan kerana darurat, maka iaitulah tiada tertegah bertanya di dalamnya. Nak cerita dia yang ke-10 ni, adab yang ke-10. Dengar betul-betul. Bila guru datang atau guru berdiri, kita kena berdiri. Ni cerita kalau dan kita dalam kelas lah tunggu cikgu. Biasa kan kalau kita berada dalam majlis ulama-ulama besar kan biasa. Yang biasanya kadang-kadang anak murid datang dulu, guru datang kemudian. Nampak tak tu? Kebiasaan. Tapi zaman sekarang guru datang dulu. Tu cerita dia. Tak, bukan cakap kat sini, kat lain cerita dia. Nampak? Ya, itu adab dia tu. Adab, jangan anak murid, jangan guru tunggu anak murid. Anak murid kena tunggu guru. Jangan tak datang langsung. Itu cerita lain lah. Tu faham tak tu? Tu cara dia. Tamat terasa malam ni rasa. Tak, kita baca. Bukan kita saja buat uraian. Ni dalam kitab sebut. Tak nak cakap macam mana lagi. Kena cakap lah. Kan tak kena pula. Itulah cara dia. Sebab itulah bila guru datang, berdiri. Mentakzimkan guru, membesarkan guru. Bukan guru tu nak sangat. Bukan nak sangat. Guru tu niat dia nak ngajar berilmu. Mentakzimkan guru tu bukan pada orang tu sebenarnya. Pada ilmu yang ada pada dalam orang tu. Pada diri orang tersebut, guru tu. Itulah mentakzimkan ilmu yang berada pada guru. Itulah menyebabkan kita mentakzimkan guru tersebut. Nampak? Nampak tak nampak ni? Allahu Akbar. Tapi nak katakan, kenapa orang sekarang tak buat? Pemimpin lah. Tengok pemimpin lah. Tapi nak cerita zaman sekarang sebab kita tak belajar. Tu je cerita dia. Nampak? Orang dulu ada buat tak? Ada. Nenek moyang kita tu ada. Sebab dia diajar tentang perkara ni. Kadang-kadang kita mak ayah pun kalau boleh kita Syarus Salikin ni kena ada satu rumah seorang. Satu rumah seorang. Ada tak? Kitab ni. Beli. Syarus Salikin. Tak mahal lah. Tak saya RM20 je. Satu RM20. Ya, RM20. Ke mahal? Tu yang dah terjemah. Yang ni juga sama. Ada 4. 1, 2, 3, 4 lah. 1 dengan 2, 3 dengan 4. 4 kan? Nak 5 dah sekarang. Cantik lah. Zaman saya dulu murah je rasanya. 2 ni ialah 1 ni 20, 2 40. Dia ada 2 jilid. Ada jilid 1 dengan 2, 3 dengan 4. Tapi dah tak apalah, jangan berkira lah. Saya selalu cakap juga. Budak-budak, kadang-kadang kita ni banyak berkira dengan ilmu. Kitab mahal lah ustaz. Kalau kitab kita berkira ilmu, saya kata betul ni. Kalau kita berkira ilmu, ilmu akan berkira dengan kita. Jangan main-main. Makhluk juga ilmu ni. Ilmu ni lah. Zahir ni. Nak faham tak? Kalau kita berkira dengan ilmu, ilmu berkira dengan kita. Mana ilmu tak masuk.
So beli kitab pun tak boleh. Bukan kat sini lah, kat lain. Beli kitab, beli buku. Tak nak. Yelah, ustaz saya pun tak baca-baca. Alah, buka aja. Saya dulu ingat lagi masa saya baru belajar kitab ni. Tak pandai jawi. Ya. Kalau kita baca dia, lebih video lain. Habis. Yelah, tu kena ada guru. Video lain. Kanan kiri je juga kan? Tak apalah, mana kena ada guru lah cerita. Tak apa. Tak apa, yang penting ada. Tak apalah. Tapi nak cerita, cuba carilah supaya memang baca sendiri satu kali. Kena baca dengan berguru. Tapi kalau guru baca tu kan boleh ada kitab. Dah ulang dah berkali ni. Ini pun kena ada kitab kat sini. Dia punya ayat tu banyak berbalik-balik yang kita... Tak ni. Tak apa. Tapi cubalah cari bahasa Melayu ada. Bahasa Melayu. Yelah, yang bahasa Rumi. Rumi ada. Bahasa Rumi kalau kita tengok yang letak apa? Ya memang. Kitab ni diulang-ulang sama je. Diulang bukan sama. Tapi tak salah. Itu namanya tahqiq, menguatkan. Sebab ulang, kita macam kita lah. Belajar sekali dapat tak? Tak dapat. Ulang kitab Matan Faridah. Mana Matan Faridah? Ulang banyak kali pun, yelah kita apa? Memang belajar ni cara ni ulang. Bukan exam pun kita. Belajar ni supaya mengingatkan kita tentang ilmu dunia dan juga dapatkan kemenangan di akhirat. Sambung. Mana ni? Jadi guru datang berdiri. Ni cerita dalam kitab lah ni. Jangan diikuti pada ketika bangkitnya. Itu dengan perkataan. Kalau guru nak bangun, contoh guru nak bangun, jangan kata, Ustaz, nak tanya sikit. Guru dah nak bangun dah. Nak tanya Ustaz. Tadi Ustaz kata ada soalan. Yang itu bukan kat sini lah, nak bagi faham. Ni kita kena ajar. Yang kita belajar ni, ajar pada anak kita. Bukan kata sebab kita je ni. Ajar pada anak isteri kita tentang adab ni. Percayalah. Kalau nak anak kita pandai, ajar anak kita dengan adab. Kita belajar ni bukan untuk kita ni. Sebarkan pada orang yang kita sayang. Ajar anak kita. Kat sekolah tu ajar. Saya biasa anak saya 4 tahun, Aisyah. Setiap kali pergi sekolah, biasa awal-awal dulu pergi sekolah. Ingat senyap, banyak cakap. Kayak ayah tu, Imam Riba tu Aisyah, banyak cakap tu. Jadi setiap hari apa saya ingat, kalau masa peluk dia tu cakap apa? Aisyah, pergi sekolah, dengar cakap cikgu. Jangan banyak cakap. Kita cakap je tu. Alhamdulillah. Dekat seminggu 2 minggu tu dah kurang dah cakap. Nampak cara macam tu. Tak dia cakap bila perlu. Cakap. Aisyah kalau cikgu tanya cakap. Dah cikgu tanya tak cakap. Cakap lah. Tapi alhamdulillah. Tapi kawan-kawan kita tekan dengan dia. Kalau baca nasyid paling kuat dia lah. Dia tu ayah dia kot. Tu cerita dia. Tak apalah. Tu cerita anak saya. Allahu Akbar. Ni bawang ni terpilih. Jadi pelakon pula. Betul. Dia tak pelakon kat sekolah dia tu. Tak apalah. Tak masalah. Buatlah. Okey, sambung. Mana ni? Bila guru nak bangun, jangan tanya dah cukup dah. Bila guru sedang berjalan pun jangan tanya. Nak balik, guru dalam perjalanan nak balik. Dah habis. Dah habis tanya. Melainkan dengan darurat. Memang kata tadi tak sempat sangat nak tanya Ustaz. Ramai sangat tanya Ustaz tadi. Ni nak tanya ni boleh tak Ustaz? Minta izin dulu. Kalau Ustaz kata minta maaf lah minggu depan. Dah kita tunggulah. Ataupun pergilah rumah Ustaz. Dan ketuk pintu kuat sangat. Ustaz! Kau Ustaz! Tu kurang adab nama dia. Dan ada nak kita ta'limun muta'alliq sebut. Jangan memukul-mukul pintu guru. Bila lepas bagi salam, tunggu sehingga guru keluar. Itu adab dia. Ini kalau betul belajar adab ni, saya rasa yakin lah. Pandai kita. Sambung.
ke-11. Jangan jahat sangka. Jangan jahat sangka akan gurunya itu pada segala perbuatannya. Jangan jahat sangka. Guru buat tu jangan jahat sangka. Ni ada je tak puas hati. Yang zahir menyalahi i'tiqadnya atau bersalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuan atau dengan adatnya, kerana gurunya itu terlebih tahu dengan segala hukum syarak dan segala rahsia syariat. Kadang-kadang kita tengok cikgu kita, itulah kita kata, masa kita belajar, tengok guru kita, memang kalau betul kita faham guru ni belajar betul ni, ada satu perkara dibuat tu macam mati. Ni kena nambah. Itu pegang. Banyaklah tentang jam kasar ni, jam kasar, tentang khilaf. Kadang kita tak tahu, kita tak belajar. Kita jangan nyalah-nyalah, jahat sangka dengan guru kita. Kadang-kadang Ustaz tak solat pun sunat. Kalau Ustaz bukan solat sunat ke? Jangan jahat sangka. Ada kau, bukan ada kau. Dia ada ilmu dia. Apa dia? Solat sunat boleh? Qada. Yang mana utama? Ilmu fardu ain ke solat sunat? Ilmu fardu ain atau solat sunat? Kita nak jawab pun dah fikir-fikir dah. Mana utama kan? Ilmu fardu ain atau solat sunat? Mana utama? Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Sebab apa fardu ain? Sebab kalau kita tahu fardu ain, boleh jatuh. Sesat juga kalau tak betul. Tauhid contohnya. Ataupun kita buat satu salah dari sudut syarak, sah, batal. Kita tak belajar fardu ain, boleh batal solat kita. Sebab itu dalam kitab-kitab banyak sebut orang yang alim 1000 kali ganda lebih utama daripada orang yang abid, orang banyak buat ibadat. Nak cerita sebab apa ilmu tu utama? Khususnya ilmu fardu ain. Kalau banding ilmu lain, ilmu fardu kifayah tu cerita lain lah. Ini saya sebut ilmu fardu ain. Sebab tu kalau kadang-kadang ada orang dia nak cepat, tak nak tunggu masa, tak sempat. Banyak benda nak cakap. Fokus ilmu fardu ain. Jadi kadang-kadang dia meninggalkan solat sunat bukan sebab saya saja, tapi disebabkan ilmu fardu ain yang lebih utama. Dan boleh juga solat sunat boleh jamak. Contoh solat sunat sebelum isyak boleh dijamakkan selepas isyak. Walaupun dah solat lepas isyak. Faham? Dan boleh jamak pada waktu yang lain sekalipun sebenarnya. Kecuali pada waktu ataupun masa yang diharamkan solat sunat. Faham tak? Tu belajar. Sambung. Tak nak cerita lain kali kalau kita jumpa guru-guru, yang tu kita faham. Nak kena faham tu. Jangan jahat sangka. Sambung lagi. Kejam ya. Tu kata. Ni baru sampai yang itu ni. Sambung lagi. Seperti hikayat Nabi Musa. Dia ada bagi cerita dia. Seperti hikayat Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Humas salam. Huma tu dua orang. Alaihimus salam. Maka bahawasanya perbuatan Nabi Khidir memasukkan akan perahu, memasak, merosak ni. Rosak ni. Ro tak bunyi, mim itu.
merosakkan. Mudah-mudahan kalau kita dia lain tak kat tepi tu, mudah-mudahan merosak. Dia macam kita beradab dengan kitab. Itu cara dia. Kita jangan ubah dalam, ubah luar. Akan perahu orang yang tempah ia menumpang akan dia. Naik perahu, orang tu tolong hantarkan ke destinasi. Lepas habis sampai, lalu Nabi Khidir merosakkan, buat lubang. Lagi, dan membunuh ia akan kanak-kanak yang belum berdosa, belum balik lah. Lalu jumpa lagi seorang budak kanak-kanak, bunuh. Bunuh. Maka zahir perbuatan Nabi Khidir itu menyalahi akal syariat. Lain macam ni. Dan sebab itu maka menegur Nabi Musa akan dia pada permulaan. Nabi Musa tegur, tetapi pada hakikatnya tiada menyalahi ia akan syariat. Pada syariat pada waktu itu tak salah. Pada waktu itu tak salah. Apa dia? Dan sebab itulah bahawa Nabi Musa pada akhir perbuatannya itu membenarkan akan Nabi Khidir itu serta taslim ia akan dia, sejahtera ia akan dia. Apa dia? Yang membocorkan perahu tu sebab apa? Sebab waktu tu ada raja sedang merampas, atau ada orang yang merampas, raja merampas perahu-perahu yang baik. Bila perahu ni bocor, orang tak nak, jadi terselamatlah perahu tersebut. Yang bunuh orang kanak-kanak belum balik, belum ada dosa tu. Kerana dah nampak dah bila besar nanti dia akan melakukan perkara-perkara yang akan menyebabkan kerosakan. Tak salah dia berdahaka pada mak dia. Teruklah dia punya perbuatan itu dan dibunuh supaya bila mati sebelum balik maka boleh masuk syurga. Tu cara ni. Ini ceritalah dalam Al-Quran. Boleh baca sendiri. Ada Al-Quran. Sama ni. Ada soalan tak? Nak masa baru ni tanya dulu. Ada soalan tak? Soalan yang belum pasti soalan tu. Nanti kalau alaihi wassalam. Ni betulkan balik. Ada orang betulkan saya. Ini dari mana? Nabi Khidir alaihi wassalam. Alaihi wassalam. Terima kasih. Ni Abah Firdaus. Tu penting. Ada orang tegur. Insya-Allah. Alaihi wassalam. Alaihi wassalam. Okey, soalan. Yang belum pasti macam soalan tu macam sana, pergi jawapan dia tak tukar lagi macam mana. Yang mana tu? Lupa dah soalan dia. Sambung minggu depan. Soalan apa dah? Lupa dah saya. Oh lah, lupa juga. Lah sama-sama lupa dah. Jalan nampak, ingat. Najis. Pijat tai cicak. Pijat tai cicak. Hukum dia apa? Pada mazhab Syafi'iyah. Bersambung dengan tu je lah. Jadi kita berhenti kat sini.